so great. Feel so great. Stay and stay up late. Feel so great. Stay and stay up. Yeah. Just let me know that you're interested. I'm from the mountains. I swear I'll feel it. Just let me know so you. Just let me know that you're interested. I'm from the mountains. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama lagi kita dalam rancangan Sibu Digital Podcast episod 2. Hari ini kita bersama tetamu yang sangat special, sangat menawan, kacak dan juga usahawan yang sedang meningkat naik di Sibu. Tak lain tak bukan iaitu Encik Hazwan. Ya, saya. Nur Hazwan Othman Helmi. Nampak nama melambangkan orang. Ada gurau. Okey. Okay. So, Cik Hazwan adalah daripada syarikatnya iaitu Hazwan Papan Putih Garashan. Ya, saya. So, Papan Putih Garashan adalah syarikat company grafik dan printing. Mana dia orang print barang-barang, baju, poster dan apa-apa yang printing lah. Cakap nak, dia buat, dia print, settle. Tak ada salah. Itu. Boleh tak? Dia tak ada salah. Memang tak ada salah. So, boleh contact dia kalau berminat. Okey, sebelum tu kita nak tahu hari ni topik kita untuk podcast ni kita nak bincang tentang mencipta karier melalui pemikiran grafik. So di sini kita nak bersembang lah. Bukannya sesi ilmiah sangat, kita just casual talk masing-masing usahawan dan usahawan. So boleh tak kenalkan diri dulu dan cerita sikit siapa awak? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azwan Othman Helmi. Saya merupakan founder kepada Papan Putih Garage, pusat cetakan Sibu yang berlokasi di Sibu Jaya, Sibu, Sarawak. Dalam pusat cetakan Sibu Papan Putih Garage, kami menawarkan bidang percetakan dan graphic designing yang khas diperlukan oleh semua peniaga di Sarawak dan Semenanjung secara amnya. InsyaAllah. Cerita sikit lah. So nak tahu sikit. So dulu Hazwan belajar apa dekat Poli kan? Kalau tak silap dekat Politeknik. Bukan. Kan? Saya merupakan seorang graduan daripada College Vocational Sibu dalam bidang pengurusan perniagaan. Pengurusan perniagaan. Ya, saya. Macam mana boleh terjebak tu dekat grafik jauh tu? Perniagaan dan grafik. Lari tu. Macam mana boleh terjebak? Cuba cerita sikit di situ. Okey, saya ceritakan pada mulanya. Dulu, pada umur saya 17 tahun, saya merupakan seorang yang suka berbeli barang. Berbeli makanan dan sebagainya. Apa yang saya nampak dekat Sibu sini, dia punya tentang banner dan peiklanannya agak lambat. Oleh kerana itu, saya mempunyai niat saya sendiri. One day, saya akan bantu mereka ni. Dan oleh itu, saya teruskan niat saya. Saya habiskan pengajian. Dalam masa pengajian tersebut, saya belajar dan terus belajar tentang bidang grafik dan perniagaan. Dan saya simpulkan dan saya satukan grafik dan perniagaan menjadi satu. Itu cetusnya Papan Putih Garage. Dan Alhamdulillah sekarang kami daripada Papan Putih Garage banyak membantu usahawan-usahawan di Sibu secara khasnya dan usahawan di luar secara amnya. Okay, itu sedikit sebanyak tentang Papan Putih Garage dan Hazwan lah. So itu yang kita dah tahu.
So, macam mana kita nak tahu pula grafik ni sebenarnya apa? Adakah dia satu medium format yang ya just visual semata-mata atau dia jadi satu medium untuk memperkembangkan lagi bisnes untuk usahawan-usahawan lain lah. Bukan kita je yang mungkin ada bisnes lain yang tak ada grafik pun. Adakah medium format ni diperlukan oleh pihak-pihak usahawan yang lain? Okey, pada era globalisasi sekarang, teknologi, grafik merupakan salah satu benda yang penting dalam setiap perniagaan kerana kita menyampaikan message kepada pelanggan melalui grafik. Kita tak perlu lagi dah. Kita buat satu iklan, kita bagi tahu, okey, ini produk adalah seperti ini, seperti ini. Don't need. Sekarang kita perlukan secara ringkas, kita buat grafik supaya pelanggan lebih memahami. Dan pada masa yang sama, pelanggan akan tertarik tentang produk kita. Jadi pelanggan tidak perlu lagi bertanya tentang apakah fungsi produk ini, apakah kandungan dalam produk ini. Kita terus kepilkan bersama dalam satu grafik tersebut. So itu yang kita tahu tentang grafik. So apa yang saya nak tahu lagi, adakah bidang grafik ni kan, kita dapat tengok bidang grafik ni tak semua orang boleh nampak potential dia. Yes. Tak semua tak. Dia padahal sebenarnya luas. Kita boleh buat, kalau kita tengok pun, kita tengok McD pun, kita tengok poster dulu kan. Kita tengok, oh sedap makanan ni. Yes, sebagai tarikan. Tapi kebanyakan business owner tak nampak potential grafik ni sebagai salah satu cara untuk mengembangkan bisnes diorang. Adakah bisnes grafik ni sebenarnya dipandang rendah oleh masyarakat kita selama ni? Okey, apa yang saya nak simpulkan, yes, betul. Saya setuju dengan statement tersebut. Grafik masih dipandang rendah oleh segelintir orang di luar sana. Tanpa mereka sedar, grafik merupakan salah satu medium yang paling terbaik pada masa ini untuk memasarkan produk mereka. Ada antara mereka yang tidak mengendah pun tentang grafik. Mereka cuma letak word, just caption saya tanpa ada grafik dan letak gambar dan caption. Tapi sebenarnya, bila dengan adanya grafik, ia akan lebih dapat membantu untuk eye-catching pelanggan. Kita pakai eye-catching yang boleh menarik minat pelanggan untuk membeli produk kita. Itu secara khasnya lah. So, kita dah tahu apa yang pasal grafik ni. Kenapa grafik ni pandang rendah kan. Tapi sebab dia orang tak tahu potential dia sebenar. Yes. Okay. Saya nak tahu pula. Saya belakang sikit lah cerita. Saya nak ni. Saya nak tahu adakah saya nak tukar soalan. Saya rasa soalan ni best sikit. Saya tahu macam mana, adakah susah ni bidang grafik ni? Sebab macam Azwan cakap, Azwan bidang perniagaan. Yes. Tapi Azwan masuk bisnes yang fokusnya menggunakan skill kemahiran grafik, menggunakan Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, bagai semua tu. Benda-benda macam tu susah ke macam nak belajar? Maksudnya banyak tu perbezaan, nak jurang tu banyak daripada bisnes perniagaan ke lah nak handle grafik. Adakah perbezaan tu memainkan peranan yang ketara dalam membentuk papan butir garaj ni? Okey, apabila dikatakan ia terlalu senang, tidak juga terlalu senang. Apabila dikatakan susah, ia tidak terlalu susah. Ia adalah bermula daripada niat saya yang ingin membantu semua peniaga-peniaga di luar sana. Jadi saya struggle. Pada masa yang sama, saya belajar tentang perniagaan. Saya struggle pada masa tersebut. Saya belajar juga tentang Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Malah saya sendiri sanggup untuk mencuri masa pada masa saya buat assignment. Saya belajar tentang Adobe. Saya tengok dalam YouTube, bertanya dengan kawan-kawan tentang percetakan, desain semua. Dan dari itulah yang saya mampu menciptakan Putih Garage dan saya mampu untuk membantu semua peniaga-peniaga di luar sana. Ia tidak begitu mudah dan ia tidak begitu senang. Ia semua bergantung kepada niat kita yang ingin membantu. InsyaAllah, andai kata kita ingin membantu dengan sebaiknya, InsyaAllah Allah sebaik-baik perancang lah. Dia akan memudahkan segalanya. Boleh tak cerita sikit macam mana bermulanya papan Putih Garage? Maksudnya dari awal. Macam mana boleh terniat tu? Sebab bila cakap saya niat, mesti ada something, satu sebab. Salah satu sebab yang membangkitkan rasa nak buat satu bisnes yang boleh tolong orang. So salah satunya ialah buat grafik yang boleh majukan bisnes orang lain. Okay. So macam mana boleh terbentuk niat? Boleh tak ceritakan proses dia sikit? Okey, macam mana tercetusnya niat ni kan? Okey, macam saya bagi tahu tadi, saya tengok
potential barang makanan di Cebu boleh pergi jauh. Daripada kampung boleh pergi ke overseas insyaAllah. Tetapi daripada bidang grafik, bidang periklanan sangat slow di Cebu. Jadi oleh sebab itu saya ingin menceburkan diri saya sebagai orang Bumi Putra, menceburkan diri dalam bidang grafik dan designing. Saya nak membantu semua peniaga-peniaga ini untuk membawa produk mereka daripada zero pergi ke something. Kan? Okay, begitu juga bila saya lihat salah satu yang membangkitkan semangat saya adalah bila saya tengok Pio. Air Pio. Air satu boleh dijual dengan harga RM3. Panjang barisan orang orang membeli adalah kerana salah satu grafik, banner dan banting dan baju dia yang betul-betul menarik minat pelanggan. Anda bayangkan daripada air harga RM1 anda boleh jual ke RM3. Okey, sebut saya fikir apa yang membuatkan Pio ini salah satu jenama yang memang digelai. Okey, saya tengok dia ada banner, dia ada baju, dia ada periklanan yang cukup kau-kau. Jadi benda ini saya ingin terapkan dengan semua peniaga-peniaga di Cebu agar kita bukan tiru, kita ikut cara mereka, bagaimana mereka memasarkan hanya segelas air mampu mempunyai banyak ejen, dropship dan sebagainya. Dan sekarang saya dengar Pio mempunyai sebuah kedai yang besar yang berasaskan air teh dan makanan kampung. Oh, itu yang kita dapat tahu sebenarnya Pio ni bukannya bisnes dia berkembang untuk macam tu je. Dia sebab grafik tu sendiri kan. So, grafik yang menarik lagi banyak customer untuk datang membeli barang produk dia orang. So itu yang kita dapat tahu. Menarik. So kita itu okey lah. Tapi tak terjawab lagi. Saya nak tahu macam mana proses Papa Putih Garage ni boleh tercipta ni. Macam mana dia historinya. Adakah macam kena apply geran, adakah kena minta belajar dengan orang dulu. Benda-benda macam tu macam rasanya semua nak tahu macam mana satu company tu bermula. Betul. Cerita-cerita tu. Secara jujur saya nak bagi tahu Papa Putih Garage ni dicipta pada umur saya 17 tahun. Form 5. Awal, yes. Seperti saya bagi tahu tadi dalam saya belajar, saya terus mencuri masa untuk saya buat design semua kan. Dalam masa tu saya belajar. Papa Putih Garage ni dia lebih kepada orang kata sebagai melanggar dinding. Pada masa tu kita tidak belajar dahulu, terus kita langgar. Okey, aku rasa aku boleh. Terus pergi, terus langgar semua. Tapi yang langgar tersebut memang sakit. Papa Putih Garage pernah jatuh sebelum ni. Sebab apa? Tiada ilmu. Okey, tiada ilmu. Jadi bila masa jatuh tersebut, kita cuba bangkitkan semula dan kita join kelas, kita tengok apa sebenarnya strategi yang perlukan. And at the end, kita start balik, bangkitkan balik Papa Putih Garage. Sebab kita memang dengan niat nak bantu orang. So, Alhamdulillah dipermudahkan. Sekarang Papa Putih Garage dah menjadi sebuah pusat percetakan di Cebu. Yang tu. Dan yang kedua, dia macam mana dia boleh tu kan, untuk grant Papa Putih Garage memohon grant pada setelah 4 tahun Papa Putih Garage beroperasi baru dia memperoleh grant. Sebelum ini hanya menggunakan duit simpanan sendiri dan support daripada ibu bapa. Ibu bapa bukan 100% support pada segi kewangan, tapi pada segi moral support. Anak you can, that one you can. So pada tersebut saya teruskan apa yang saya niatkan and alhamdulillah segalanya tercapai. Alhamdulillah. So usaha dan niat tu. Yes, itu yang paling penting. Betul. Sokongan ibu bapa juga peranan betul. Semua. Menarik. Sebab tu saya suka dengar cerita usahawan-usahawan. Sebab diorang lain-lain cerita. Banyak cerita yang payah diorang macam mana berkembangnya bisnes diorang kan. Okay, kita balik lah pada grafik. Okay, grafik ni kita dah tahu yang tadi banyak dipandang dah. Tapi kita boleh tak kita yakinkan diorang ni untuk nampak potensial sebenar grafik ni untuk bisnes-bisnes yang lain. Sebab tak semua nak invest duit diorang untuk grafik nak labur banyak nak bayar. Kita charge mungkin lah, kita poster selalu mungkin kita charge mungkin RM70 paling murah. Poster kecil, kalau banner mungkin kalau letak harga 100 ada yang sampai nak minta murah dari itu lagi. Macam mana kita nak convince orang untuk bayar harga yang kita dah tetapkan, dan at the same time kita tolong diorang juga. Sebab kita bukannya charge harga tu sebab
kita nak untung. Kita nak untung tu penting. Yes. Tapi macam mana kita buat ni berbaloi ikut nilai yang kita chargekan untuk Okay. diorang juga. Okey, untuk pemutih garaj, kami biasanya andai kata bertemu dengan customer yang tak nak bayar dengan harga yang sepatutnya yang dah tetapkan, okey, kami akan bagi pilihan. Kami bagi A dengan B. A adalah satu gambaran bagaimana satu gerai yang dia punya banner dengan design yang biasa, just wording gitu saja. Dan B, kami menunjukkan ilustrasi bagaimana satu gerai dia mempunyai desain banner yang cukup luar biasa. Jadi anda nak gerai anda menjadi eye catching ataupun untuk tarikan pelanggan atau tidak. Jika anda ingin gerai anda untuk menjadi tarikan pelanggan, satu pelanggan boleh datang ke gerai anda. Jadi anda buat desain, anda bayar kami 100 atau so on, bayar kami 100 so on. Kami akan buat desain seperti cita rasa anda dan cita rasa sekarang. Cita rasa orang sekarang tidak sebab sekarang pelanggan tak nak desain yang terlalu crowded kan. Jadi kita membuat desain mengikut kesesuaian pelanggan yes, dan arus masa. So yang kita ikut trend lah. Yes, sebenarnya. trend. Kalau pelanggan tiba-tiba minat kat minimalist, kita ikutlah style minimalist. Yes. Kalau minat yang macam penuh, kita ikutlah Penuh. So maksudnya kita tak boleh lah ikut kita punya prospek kita Betul. sendiri kak. Macam aku tak suka, aku tak nak buat macam ni, aku dia tak nak sudah lah. Tak boleh buat macam Tak tu boleh. lah sebenarnya. Sebab kami mementingkan kualiti. Ah. So sekurang-kurangnya anda bayar kami, anda mendapat sesuatu. Bukan anda bayar kami, okay, you got banner, okay, you just go. No. Kami sekurang-kurangnya kami tahu pelanggan kami ni dia telah dapat menaikkan produk dia memulai grafik daripada kami. Itu salah satu niat lah, insyaAllah. Okay, cakap tentang tu. Saya nak tahu, adakah sebenarnya pernah tak pelanggan tu dia minta rendah daripada kos. Lepas tu dia, contohlah kita dah set harga, tapi dia minta lagi rendah itu. Kadang tu sampai minta free. Lepas tu Okay. dia cakap, saya kalau bagi free, saya bagilah ni. Saya bagi, orang bagi makan free ke apa. Kalau dia kena makan lah. Tak tahu lah. Macam tu lah. Pernah tak jadi macam tu? Macam mana nak handle klien-klien macam tu? Okay. Kalau kami property garage, andai kata dapat klien atau prospek yang begitu, yang dia ingin harga murah ataupun kita mencuba servis baik, kita terangkan anda patut membayar ini untuk mendapat satu desain yang menarik, kan? Tapi pelanggan masih juga tidak faham. Biasanya pelanggan yang berumur. Okey, biasanya pelanggan yang berumur. Kami senang saja property garage. Kami ada dua. Satu, kami akan buat seperti yang dia nak. Tapi kami akan print, betul. Kami akan print. Tapi mereka tidak boleh komplain andai kata hasilnya tidak memuaskan. Okay. Dan second, kami akan terus menasihat sampai kalau kata orang Sarawak lejuk, sampai dia lejuk and dia akan kalah, dia akan okay, bolehlah, just go. Tapi kami nasihat, kami bukan hanya nasihat kosong, kami terus sertakan dengan grafik-grafik yang betul-betul eye catching pelanggan. Sepertinya antara sifu saya, Anas Popcorn, hanya menjual popcorn yang mampu mempunyai banyak agent, and sekarang alhamdulillah mempunyai 3 food truck dan banyak dapat membantu usahawan yang baru naik di luar sana. Yang penting adalah grafik tersebut. Hanya popcorn. Okey, contohnya saya bagi satu. Dia kata seorang makcik datang pada saya, dia jual popcorn. Dek, saya jual popcorn. Saya nak buat stiker kat popcorn. Tapi saya nak desain yang murah. Okey, boleh. Kita hanya letak gambar popcorn. Okey. Tapi ada kata dia bukan sanggup, dia nak membayar dengan harga yang sepatutnya. Okey, kami akan buatkan dengan terbaik. Bukan hanya popcorn. Kami letakkan apa berteh jagung ke apa sebagainya, ataupun grafik yang betul-betul menarik minat pelanggan untuk membeli. Okey, begitu. Okay, ni macam continuous ni soalan lah. Dia macam kita tahu tadi pasal kos lah. Kesim pasal kos. Kadang-kadang sampai ada minta murahan. So bagaimana pula? Kadang-kadang ni yang minta murahan ni, dia orang kadang dia lupa. Kita ni pun nak hidup juga kan. Nak belanja semua. Kadang-kadang benda tu bukannya, mungkin grafik kita boleh, okay, kita boleh buat lah.
dah murah. Tapi bab printing, Hazwan ada printing service juga kan. Ya, ada. Printing tu saya rasa mesin dia bukan murah-murah. Bukan yang Bukan mahal. murah-murah. Itu yang jadi soalan. Kadang orang tak tahu mesin tu mengambil banyak cost investment yang tinggi. Besar. So macam tu, kadang adakah kita perlu educate pelanggan juga macam bab-bab printing ni. Macam diorang tak tahu pun benda ni mahal, tapi kadang diorang tak nak ambil tahu pun mungkin. Macam mana kita sebagai business owner yang memang ada klien yang tak faham pun prospek kita punya business ni, flow business kita macam mana? Perlu ke kita bercerita, educate diorang dulu sebelum meyakinkan diorang? Okay, selalunya bila kami kena dengan customer yang macam sebagai Sarawak bagi tahu sebagai cerewet, kami akan buat temu janji untuk pelanggan tersebut datang ke walk-in ke kedai. Ada kata boleh untuk walk-in ke kedai. Okay, kami akan tunjukkan satu persatu sampel. Okay, yang satu ni contoh tadi kita pakai glossy paper, stiker glossy macam ni hasil dia, ini harga dia. Then matte macam ni hasil dia dan ini harga dia. Mirror cut, yang ni hasil dia dan yang ni harga dia. Untuk lebih memuaskan hati, kami terus print, ada kata pelanggan tersebut punya design sendiri, kami terus print mengikut cita terus print design tersebut di atas berlainan material. Jadi dia sendiri akan pilih, okey saya nak material yang tahan kalis air. Okey, yang ni. Okey, anda boleh pilih yang ni. Andai kata dia cakap harga ni mahal, okey, kami akan suggest yang lebih murah. Tapi lebih murah, dia tidak kalis air. Apa yang buat dia kalis air adalah kami laminate sekali. Ada satu lagi lapisan atas stiker, laminate sekali. Jadi dia air bagaimanapun dia tak akan hancur and dia tak akan, warna dia tak akan luntur. So ada option lah untuk Yes, ada pelanggan. option. Faham? Tu dia, tu solution ni kan. Yes. Okay, so ini soalan seterusnya ni agak bersih sikit lah. Nak jawab pun tak boleh, nak tanya jawab pun try elak. Tak tahu lah. Macam saya tahu, macam saya dulu saya bidang video dan foto. Saya tahu market video dan foto ni competition dia banyak. Yes, betul. Macam grafik pula, rasanya dekat Cebu pun boleh tahan juga kan competition. Yes. Pesaing-pesaing dia. Pun yang sudah besar gegasi macam Old Town. Yes, betul. Itu memang tak dapat lawan. Dah. Macam mana kita nak adapt to and join the race lah. Maksudnya race dalam perniagaan tu. Maksudnya dia orang dah besar ni. Printing dia orang pun dah sampai banner yang 3D bagai tu. Betul. Macam mana langkah planning Hazwan sebagai usahawan untuk adapt to that kind of competition? Okay. Andai kata cara saya dahulu, first thing saya berkawan dengan mereka. Betul, saya mengaku saya berkawan dengan mereka. Saya nak ambil tahu, okay, macam mana mereka buat ni semua. Kadang-kadang Chinese, I don't know about Chinese, mereka lebih, andai kata kita baik dengan mereka 10 kali lebih baik dari kita. Mereka akan tunjuk aja, okay, this how you make this, okay, design macam ni, untuk style banner macam ni, apa semua. Saya berkawan dengan mereka. Jadi pada masa tersebut saya tahu, okay, ini flow yang saya patut buat. Semua flow saya patut buat. Okay, saya tahu A adalah ini, B adalah ni, C adalah ni. Jadi first thing saya berkawan dengan mereka. Berkawan dahulu. Dan lepas tu saya terus masuk untuk menjadi pesaing mereka. How saya menjadi pesaing mereka adalah saya tengok bisnes mereka. Okay, sama bisnes. Apa yang penting adalah nilai tambahan. Contohnya, banner ni, satu syarikat ni, dia boleh print banner dalam masa 2 jam. Okay, dalam masa 2 jam, tapi tanpa ada grafik. Contohnya macam grafik yang memuaskan hati pelanggan. Dia cuma, okay, dia sekali saja boleh buat grafik. Tapi Bang Putih Garage, kami mengambil masa dalam 2 jam gitu juga, 2 jam ke 3 jam untuk print banner. Tapi kami menyediakan perkhidmatan grafik dengan sesuai dengan arus zaman dan yang memuaskan hati pelanggan. Itulah nilai tambahan daripada Bang Putih Garage. Okey, itu yang saya tengok yang tiada pada yang lain. Dan yang ketiga, kami Bang Putih Garage selalu update dengan customer. Okey, Assalamualaikum, barang sedang diproses, barang sedang di-cut, barang sedang dikepilkan, di-packing apa semua, kami akan update. Jadi pelanggan tidak akan merasa macam
macam mana barang saya ni sudah siap ke apa. Ah, Contohnya kami memberitahu proses. Apa sekarang proses sekarang, daripada first design, print, cut dan packing. Kami bagi tahu terus flow. Jadi pelanggan tidak akan tertunggu. Jadi itulah salah satu nilai tambahan pada Pemutih Garage yang alhamdulillah menjadi yang mampu menjadi salah satu pusat cetakan di Sibu untuk bersaing dengan pesaing di luar. so benda tu kita sebenarnya bukanlah kena bermusuh dengan competition kita. No. Kita kena berkawan sebenarnya. Yes. Kita berkawan sebab kita nak bukan kita nak tahu kelemahan. Hmm. Kita nak tambah apa nilai tambah yang mereka tak ada, kita nak buat. Hmm. Jadi So kita saling memenuhi lah. yes, sebenarnya. saling memenuhi. Kita tak adalah ambil kesempatan on No. the weakness, tak. Kita okay, dia orang tak boleh buat ni, okay, kita try buat. Kalau Yes. kita dapat, so Kita berjaya. lah, So at the same time, dia orang pun tak adalah terkacau juga bisnes dia orang kan. No. Itulah sebenarnya. Tapi kebanyakan orang salah faham, oh kita kena bersaing. Kena nak tak nak, dia orang bersaing pun buat benda yang sama dengan orang lain. Benda tu lah, itu yang saya nampak. Benda tu macam lama-kelamaan kita buat bisnes sama dengan orang tu, balas sama-sama tak naik. Betul. Benda tu tak ada Asal dengki. asal dengki. Itu pun tak ada pula solution nak perbaiki kan, Yes, untuk betul. jadi lebih better. Kadang-kadang persaingan mereka okey, contohnya A dah buat harga satu banner RM4. Memang dia dah kira kos semualah. Okey, yang paling terbaik adalah RM4. Dan masuk pula B, dia buat bisnes yang sama. Dia bersaing bukan pada nilai tambah, tapi dia bersaing pada harga. Okey, dia ni RM4, okey aku buat RM2. Mesti pelanggan akan pergi tempat aku. Okey, memang ramai pelanggan pergi ke dia, tapi last hujung bulan dia tak dapat cover. Sebab apa? Dia tidak kira kos. Dia tidak kira kos untuk cover semua barang. Jadi yang jual murah B ni tadi, dia tidak akan lama. Paling lama pun dalam mungkin 6 bulan. Dan terus golong 3 sebab tidak dapat cover. And orang akan balik semula kepada A. Sebab A dia dah tahu costing semua, berapa yang saya perlu letak harga supaya dia tahu bahan mentah, harga bahan mentah semua. Contohnya mereka punya untung. Tapi B ni tadi, dia membuat satu benda tanpa untung. Hanya fikir, okey pelanggan datang pada aku, okey aku dah berjaya membantu. No, that's not business. Itu adalah pembunuh bisnes yang paling bahaya. Anda Dia membuang just harga. Dia buang harga tapi dia tak fikir apa yang jadi selepas tu kan. Yes, betul. Susah. So, okay, kita tu bincang on business side. So, kita cerita pula tentang grafik lah. Kerana grafik tadi kita dah discuss how dia punya grafik ni boleh membantu bisnes. At the same time boleh juga saya rasa boleh juga menurunkan bisnes orang tu kalau grafik tu tak cantik kan. Yes. So every time it went to visual dan identity grafik tu sendiri. So kalau macam Hazwan, mulanya Papa Putih Garage ni selalunya bermula, adakah Hazwan yang mula sendiri? Sebab saya tahu Hazwan first startup memang kena start sendiri semua. Yes, betul. Lepas tu adakah Hazwan akan cari orang baru untuk ganti buat grafik lepas tu? Oh, okey. Pada mulanya memang saya start sendiri. Orang Putih Garage saya start sendiri, saya yang buat marketing, saya yang buat design, saya yang buat semuanya. Tapi pada masa yang sama saya fikirkan, andai kata semua benda saya buat, saya tidak akan berkembang. Okay, saya tidak akan berkembang. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya mengambil risiko, saya ambil pekerja. Untuk membantu cover apa yang saya terlepas buat. Sebab tempahan begitu memberangsangkan. Jadi tipulah kalau saya tidak ada terlepas tempahan, lambat due date apa semua. Jadi saya mengambil risiko untuk mengambil pekerja. Okey, pekerja saya sekarang di bahagian manajemen, office. Saya ada seorang kerani dan graphic designer. Kerani dia lebih pada menguruskan reply semua message, WhatsApp, menguruskan order. Dan graphic designer dia akan membuat design tersebut. Graphic designer ni memang khas daripada UiTM. Dia memang bahagian grafik. And terusnya di bahagian production, Papa Putih Garage mempunyai 2 buah office. Satu office, satu lagi kilang production. Di production kami mempunyai beberapa tenaga kerja. Bahagian production seperti banner, baju dan sebagainya. Jadi dia tidak akan tercampur lah. Dia akan campur. Jadi apa yang penting saya fikir sekarang adalah saya memenuhi permintaan pelanggan. Jadi saya ambil risiko untuk ambil pekerja untuk lebih berkembang. So makanya saya sendiri dapat fikir, okey, ini strategi yang saya patut buat. Ini strategi yang saya patut buat. Saya punya masa untuk berfikir. Okay, faham.
Maksudnya peranan setiap staff tu ada peranan masing-masing yang Yes. boleh mengembangkan lagi bisnes lah. Betul. Sebab Masing-masing punya betul. macam dalam bidang bola sepak, you will never know tempat sini mau kat mana mau sepak bola. Andai kata anda tidak tahu di mana tiang gol. Jadi masing-masing ada peranan, defense, striker, semua ada peranan masing-masing. Begitu juga dalam perniagaan. Tapi saya rasa tak semua. Macam banding lah dulu kan. Macam Hazwan dulu buat sendiri. Yes. Kira all-rounder lah. So Yes. buat pengurusan, cari klien, cari grafik, buat grafik. Sampai tu. Banding sekarang dulu dan sekarang. Adakah ada result yang ketara? Macam kalau dulu aku untung lebih sebab aku semua buat. Yes. Tapi penat. Betul. Tapi sekarang banyak pekerja. Untungku kurang sikit. Mungkin bisnes jadi lebih boom lepas pekerja makin banyak. Macam mana tu? Okay, bagi saya adalah result yang paling ketara. Saya mempunyai masa untuk saya sendiri. Di samping saya boleh membuka rezeki untuk orang lain. It's not about berapa untung sebulan saya dapat, berapa gaji saya sendiri. No. It's about saya nak bantu orang. Saya sekarang bukan hanya bantu peniaga, tapi saya bantu semua orang daripada staff saya sendiri. Saya bagi peluang pekerjaan. Yang tahu pandemik sekarang banyak pekerjaan tu saya ambil. Okey, anda bidang apa? Saya bidang accountant. Okey, saya ambil accountant. Ada bidang apa sebelum ni? Saya bahagian production. Saya ambil untuk membantu saya sendiri dan sebalik saya membantu mereka juga. Okey. Ada kata-kata tentang keuntungan tidaklah terlalu menurun. Dia alhamdulillah ada juga untuk kita. And yang penting saya ada masa untuk keluarga saya. Yang itu penting, and masing-masing tidak terlalu pack jadual. Dan pada masa sama saya boleh minta grant, saya boleh pergi ke office kerajaan minta grant dan sebagainya. Alhamdulillah pada tahun ini saja saya telah mendapat lebih 80,000 grant daripada kerajaan. Untuk tahun ini saja. Ya. Alhamdulillah. Wah. Ya, jauh tu Yes. berbeza. Sangat jauh berbeza. Maksudnya setiap apa yang Hazwan lakukan banyak ada kebaikan dia sendiri. Yes, Maksudnya betul. bukanlah niat membantu tu hanya membantu bisnes. Maksudnya ni membantu tu membantu orang yang dalam kesusahan. Macam yelah kita sekarang dalam COVID kan. Yes, Banyak betul. orang kehilangan kerja. So macam Hazwan buka peluang tu pada orang kehilangan kerja untuk Membantu try. juga. Kita tak tahu kan. Kita Betul. kadang kita memberi tu ada yang akan memberi kita balik. Kita akan menerima lah. So saya nak tahulah sebagai usahawan. Rasanya pernah dulu kita cakap pasal 5 tips. So saya nak tahu mungkin 5 sekarang ni saya nak tahu 3 tips extra lah dari Hazwan. Okay. Apa strategi sebagai usahawan kita yang baru nak bermula? Okay, untuk startup lah. Okay, strategi yang pertama adalah anda mesti kenali lokasi yang anda ingin mulakan perniagaan. Berapa banyak populasi, berapa banyak populasi daripada segi umur dan sebagainya. Supaya kita tahu segmentasi pasaran kita boleh atur segmentasi pasaran kita untuk berumur atas 50 tahun, bawah 40 tahun, dan sekarang kita tahu. Okay, first tadi kita lokasi lah. Yang kedua, kita perlu kenali pesaing kita. Siapa pesaing kita yang terdekat? And kita perlu, jangan kita bermusuh, tapi kita berkawan. Dalam berkawan, kita mencari apa yang mereka tidak ada, tapi kita boleh adakan di syarikat kita. Okay? So, jangan bermusuh lah dengan sesiapa saja. Kita berkawan. Ya, kita bermusuh dalam perniagaan, tapi kita berkawan di luar. Just pesaing dalam perniagaan saja. Okay, yang ketiga, hidup kita jangan terlalu mengharapkan sesuatu benda yang percuma. Itu saya sering tekankan. Benda percuma tu memang ada. Yes, grant memang ada. Saya sendiri mengaku yang saya sendiri mengambil grant 80 hingga 80,000. Tapi sebelum saya mendapat grant, saya menggunakan duit saya sendiri. Untuk start up balik macam mana bisnes saya. Dan daripada bisnes saya start up. Saya ambil masa untuk ambil grant apa semua, dan grant tersebutlah yang membantu. Jadi jangan terlalu mengharapkan grant. Contohnya anda kata kita punya satu program yang beri grant. Okay, kita dapat grant. Tapi belum terdapat cek, tapi duit belum keluar. Kita jangan mendesak pihak atasan untuk terus mempercepatkan. Jadi di situ mencerminkan diri kita terlalu mengharapkan sangat grant. No.
Tak boleh. Kita sebagai usahawan, kita mesti fikir apa yang perlu kita buat untuk dapat duit yang setara dengan geran yang kita dapat. Kurang-kurangnya duit kita dapat 80,000, geran terdapat 80,000, kita dapat duit dalam 1,000, dalam amount yang banyak lah. 16,000. Dalam 16,000, dalam 160,000 itu. Faham. Itu 3 tips daripada Hmm. Azwan. So, kita sebenarnya dah nak habis masa dah. Oh, okey. Tak rasa kan? Tak rasa. Tak rasa. Tu yang kita dapat tahulah. Seperti Azwan cakap. Perniagaan ni memang depend on apa kita buat. Niat kita tu sebenarnya. Kalau kita niat kita jahat, mungkin tak menjadi apa-apa lah. Mungkin ada profit tapi bukan selama-lamanya. Mungkin sekejap je. Lepas tu tak jadi apa. Betul. So niat tu kena ada. Niat tu kena betul baru kita boleh tahu hala tuju kita sebagai usahawan. Dan kita sebagai bila usahawan ni anggaplah dia career kita yang sebenar. Jangan buat separuh jalan. Betul. Maksudnya kita sentiasa ambil risiko, sentiasa juga positif dan tahu mana cara nak adapt to the market, saingan yang ada. Yes. Okay. So itu dia kepada semua yang penonton yang di rumah, kalau yang nak tahu tentang bisnes grafik ke apa ke, atau nak buat grafik macam banner, poster, baju, printing apa semua, contact lah Azwan. Boleh. Bawah Putih. Bawah Putih Garage. Ya. Dan jangan malu-malu, contact je. Boleh follow FB kan? FB page Facebook, Pawang Putih Garage. Dan satu, kami Putih Garage telah mencipta satu kempen PKPP, percetakan khas para peniaga. Andai kata anda seorang peniaga, kami akan memberikan harga yang cukup lumayan yang boleh membantu masa pandemik ni. Boleh membantu anda. Yes, itu sangat membantu tu. So daripada semua, jangan lepaskan peluang tu. Boleh contact Papa Putih Garage. Jadi itu saja pada hari ini. Okay. Terima kasih sebab datang. Okay, sama-sama. Terima kasih juga kerana Jangan berjemput. Jangan segan, nanti kalau ada jemputan lagi kita akan jumpa lagi. InsyaAllah, Kepada penonton rumah, sampai di sini saja podcast kita hari ini. Dan Assalamualaikum dan bye. Okay, bye. Okay, bye. Peace.